KPM. Mari beli kerepek murah saja. Yang pedas ada, yang tak pedas pun ada. Mari singgah beli murah saja kerepek ni. RM30 saja. Aduh. Macam tak ada orang je ni. Tekak dah sakit. Seorang pun tak ada beli ni. Aduh. Tutuplah kedai je ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Kenapa Lokman? Bukan apa Ustaz. Saya duduk jerit Ustaz. Dah sakit tekak dah saya ni. Seorang pun tak ada beli kerepek saya ni. Tutup je lah Ustaz. Senang. Nak tutup ke? Yelah Ustaz. Tak ada orang beli. Lokman, Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Maksudnya, berusahalah kamu atas perkara yang memberi manfaat padamu, mohon pada Allah dan janganlah kamu menjadi lemah. Nescaya kamu akan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihat Ustaz. Kalau macam tu saya rasa nak berniaga balik lah. Semangatlah teruskan. pula tiba-tiba. Kalau macam tu saya pun nak belilah. Saya Boleh, nak Ustaz? beli 3 boleh? RM3 je Ustaz. RM30. Okey, saya ambil 3 lah. Boleh Ustaz. Ustaz nak Tapi cash ke? Saya tak bawa duit cash. Saya bank in boleh? Boleh Ustaz. Okey, terima terima kasih, kasih. Ustaz. Gerak dulu. Ya, jumpa lagi Ustaz. Assalamualaikum. Barulah semangat macam ni. Alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Ada pun orang beli kerepek tadi. Jumpa lagi kita. Orang kata kalau selalu jumpa ni dikasihi. Tetapi hari ni kita bukan nak menceritakan tentang kasih sesama kita. Kita nak bincangkan tentang bagaimana mukmin untuk dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ciri-cirinya? Itu semua akan kita belajar selepas ini bersama dengan ustaz kita iaitu Ustaz Abdul Syukur Talib, guru agama Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawa Barat, Pontian, Johor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemput masuk Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Luqman, apa khabar? Alhamdulillah sihat Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz dan juga anda yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini dalam slot menengah atas untuk mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik Ustaz, bila sebut tentang pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, apakah yang akan kita fokuskan pada hari ini? InsyaAllah Luqman, hari ini kita akan fokuskan pada satu potongan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tuntutan menjadi mukmin yang lebih dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak pergi lebih jauh dalam mata pelajaran pada hari ini, apa kata Ustaz kita berkenalan dahulu dengan murid-murid dalam talian kita, boleh Ustaz? Silakan. Okey, jemput masuk murid-murid dalam talian kita. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Ya. Itu dia murid-murid kita. Cantik, segak. Baik, boleh tak kenalkan nama anda? Bermula dengan Fahim. Silakan Fahim. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Ustaz dan Da'i Luqman. Nama saya Muhammad Fahim Asfar bin Aili. Boleh panggil saya Fahim dan saya bercita-cita untuk menjadi pakar pediatrik suatu hari nanti, insya-Allah. Ya, baik. Terima kasih kepada Fahim. Manis senyumannya. Yang kedua, Lutfi. Kenalkan nama anda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Nur Lutfi bin Muhammad Azmi. Boleh panggil saya Lutfi. Dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang tenaga pengajar, seorang guru atau seorang guru, insya-Allah. Ini nak ikut jejak langkah ustaz kita lah ni. Baik, terima kasih kepada Lutfi. Seterusnya Iman. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iman bin Muhammad Ismail. Boleh panggil saya Iman dan saya bercita-cita juga ingin menjadi seorang guru yang berkaliber. Ya, baik. Terima kasih kepada Iman dan seterusnya Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Afifah binti Khairul Anwar. Boleh panggil saya Ain. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pensyarah. Pensyarah. Baik.
Terima kasih kepada Afifah. Seterusnya Syarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairun Syarina binti Harun dan saya bercita-cita untuk menjadi seorang pensyarah. Baik. Syarina pegang mic macam pegang mikrofon tu, macam nak karaoke tu. Okey, seterusnya Adawiyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Adawiyah binti Zainal. Boleh panggil saya Rabiatul. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Okey, baik. Jadi kita ada beberapa orang guru di sini. Dan terima kasih juga kepada murid-murid dalam talian kita dan anda yang menonton dari rumah. Baik Ustaz, sebelum kita nak pergi tentang mata pelajaran kita pada hari ini, apakah kita punya standard pembelajaran untuk mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ini? Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk menguasai dan menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan tuntutan dalam Islam, iaitu perkara-perkara yang perlu dikuasai oleh umat Islam. Kemudian perbezaan antara mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah. Seterusnya pengajaran yang boleh diambil daripada hadis. Ya, jadi ada beza antara mukmin yang kuat dan juga mukmin yang lemah. Kita akan tahu selepas ini dalam mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah bersama dengan ustaz kita, Ustaz Amdul Syukur Talib, Guru Agama Islam, Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggau Barat, Pontian, Johor. Baiklah, kita nak rehat seketika. Boleh ke Ustaz? Ya, silakan. Okay, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami, pastinya dalam slot menengah atas. TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Amdul Syukur Talib, Guru Agama Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggau Barat, Pontian, Johor, dan juga murid-murid dalam talian kita dan anda yang menonton dari rumah. Baiklah, hari ini kita nak belajar tentang mata pelajaran pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, fokus kepada bagaimana menjadi mukmin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, tanpa buang masa, saya serahkan kelas ini kepada Ustaz. Silakan. Terima kasih Luqman. Baik, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada pagi ini, ya, Ustaz, suka untuk saya paparkan satu gambar. Mohon semua murid untuk lihat pada gambar yang dipaparkan. Gambar seorang wanita Muslim yang telah berjaya mencipta satu kehebatan, iaitu mencipta kit ujian pantas COVID-19. Saya minta respon kepada semua murid. Apa yang boleh kita gambarkan dalam situasi gambar di atas? Ya. Siapa yang ingin berikan respon yang pertama? Yang tengok antara lelaki dengan perempuan siapa yang paling laju? Okey. Siapa? Mungkin Fahim, boleh ke Fahim? Saya Ustaz. Okey, silakan Fahim. Boleh. Berdasarkan paparan yang dipaparkan oleh Ustaz, kita dapat lihat bahawa pencapaian beliau merupakan satu kebanggaan khususnya kepada agama Islam itu sendiri, kerana wanita muslimah yang dapat mencipta ini merupakan telah menjadi satu tonggak dan juga menjadi kebanggaan khususnya kepada umat Islam, kepada komuniti setempat. Itu pada pandangan saya. Ya, satu kebanggaan buat kita sebagai seorang yang beragama Islam, Ustaz.
Betul Ustaz. Okay. Inilah yang kita akan pelajari pada hari ini, hadis yang berkaitan dengan tuntutan menjadi mukmin yang lebih dikasihi Allah. Ini adalah salah satu ciri mukmin yang dikasihi oleh Allah SWT kerana menguasai bidang ilmu. Ya. Okey. Baik, kita teruskan kepada petikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Apa maksud mukmin yang kuat, mukmin yang lemah? Mukmin yang kuat dalam pelbagai bidang. Kuat ilmunya, kuat ilmu agamanya, kuat ilmu fardu kifayahnya, kuat dari segi fizikalnya, kuat dari segi imannya. Maknanya perlu menjadi seorang mukmin yang kuat untuk mendapat kasih sayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding mukmin yang lemah. Ihris ala ma yanfa'uka, maksudnya bersungguh-sungguhlah kamu atas perkara yang memberi manfaat padamu. Wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jiz, dan janganlah kamu menjadi lemah. Oh, ini hadis yang Ustaz bacakan kepada saya tadi Ustaz kan? Ya, betul. Betul. Itulah kaitannya. Ya. Wa in asabaka syai'un, sekiranya kamu ditimpa satu musibah, fala taqul, janganlah kamu berkata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Sekiranya aku buat begitu tak akan jadi begini. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qaddarallah, Allah telah takdirkan, wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah nak dia boleh buat. Ya. Fa inna law, sekiranya engkau mengungkapkan perkataan kalau, taftahu amal syaitan, dia akan buka ruang kepada syaitan untuk menghasut dan memperdayakan manusia. Itulah hadis, maksud hadis. Ya. Baik. Faham semua? Okay, murid-murid faham semua? Boleh kita teruskan? Kalau murid faham, keluarkan tanda faham. Isyak faham. Ya. Comelnya. Kita ada lollipop hijau. Wah, Tanda faham. Kalau nak faham ataupun nak bertanya, boleh angkat. Kalau tak faham ataupun ada persoalan dan sebagainya, boleh angkat bendera merah. Tunjukkan mana? Tunjuk sikit yang warna yang merah tu. Yang merah. Tunjuk sikit. Merah. Yang marah. Sedih, marah tak faham. tu. Okey, terima kasih murid-murid di rumah. Baik. Soalan saya, nyatakan intisari hadis di atas. Intisari ini adalah isi kandungan penting yang dinyatakan dalam hadis. Apakah yang Rasulullah SAW nak sampaikan pada kita? Mungkin boleh senaraikan setiap orang satu intisari? Ya. Seorang satu intisari. Siapa nak mulakan dulu? Okey, siapa tu? Syarina macam dah letak mic dekat. Bersedia sangat. Okey. Silakan Syarina. Intisari yang pertama ialah Islam mendidik agar umatnya sentiasa fokus kepada perkara-perkara yang hanya memberi manfaat agar dapat membentuk diri menjadi mukmin yang dapat dikasihi oleh Allah. Fokus kepada perkara yang memberi manfaat. Betul, Ustaz? Betul. Tepat tu. Ya, tahniah. Syarina. Sebab ada dinyatakan dalam hadis. Ihris alama yanfa'uka. Bersungguh-sungguh atas perkara yang memberi manfaat padamu. Okey, kita minta satu lagi intisari. Okey, seorang lagi. Mungkin laki pula lah. Siapa tu? Iman. Okey. Iman tak dapat diwarisi. Okey. Teruskan Iman. Intisari yang kedua ialah agama Islam mendidik kita untuk reda dengan qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Betul. Qul qaddarallaha wa ma syaa fa'al. Katakanlah Allah telah takdirkan. Betul. Tepat jawapan Iman. Ya, terima kasih. Iman. Okey, kita cuba tengok jawapan yang sebenarnya. Tapi jawapan yang diberikan oleh semua murid itu semua betul. Kita tengok yang pertama, mukmin yang kuat imannya lebih disayangi oleh Allah SWT. Itu intisari yang pertama yang Nabi SAW nak sampaikan pada kita. Yang kedua, setiap mukmin mempunyai kebaikan di dalam diri mereka. Kan? Wa kul fi kulli khairin, wa fi kullin khairun. Semua orang ada kebaikan. Yang ketiga, Islam mendidik agar menumpukan perhatian pada perkara yang memberi manfaat saja. Tadi disebutkan tadi.
oleh murid kita. Dan yang keempat, Islam mendidik bahawa segala yang berlaku itu adalah di bawah ketentuan Allah SWT. Inilah 4 intisari hadis yang penting yang kita sebagai umat Islam perlu ambil pengajaran, perlu ambil panduan untuk kita meneruskan kehidupan kita di dunia. Baik. Okey. Tahniah kepada murid. Ya. Seterusnya cikgu? Okey dah. Okey, jadi 4 intisari hadis. Okey, kita pergi kepada subtopik yang seterusnya. Kekuatan yang diperlukan oleh umat Islam. Di sini disenaraikan ada 5. Sebenarnya banyak lagi kekuatan yang diperlukan oleh umat Islam. Tapi dalam keadaan sekarang kita senaraikan 5 dulu. Okey, yang pertama kekuatan ilmu. Umat Islam mesti menguasai ilmu, khususnya ilmu agama yang menjadi tunjang kepada kehidupan kita. Kena sentiasa belajar cikgu. Dalam masa yang sama, bukan sekadar ilmu agama saja, kita juga perlu kepada ilmu dunia, ilmu fardu kifayah bagi melengkapi kehidupan kita dan tidak bergantung kepada bangsa lain ataupun orang luar. Contohnya ilmu sains, ilmu fizik, ilmu kimia, matematik dan sebagainya. Yang kedua, kekuatan yang diperlukan oleh umat Islam ialah kekuatan sains dan teknologi. Setanding dengan keperluan dan apa yang kita perlu zaman sekarang lah. Sains dan teknologi. Kita ada TVET, technical, vocational, kita ada STEM, program daripada Kementerian Sains, Teknologi, Engineering, Matematik. Itu kita kena kuasai. Umat Islam tak boleh ketinggalan dalam bidang ini. Seterusnya kekuatan sains dan sains perubatan. Sains perubatan kan. Dalam situasi sekarang ni kan, penyakit-penyakit yang baru memerlukan kepada kajian-kajian penemuan vaksin yang baru kan. Contohnya kan, tak mustahil satu masa nanti akan hasil vaksin yang dicipta oleh umat Islam dari Malaysia satu masa nanti. Seterusnya ialah kekuatan ekonomi. Dengan kekuatan ekonomi, umat Islam akan menjadi lebih kuat kerana peluang pekerjaan akan bertambah. Kemudian institusi zakat makin perkasa, makin kuat. Orang-orang susah, orang-orang yang kurang kemampuan akan dibantu dan sebagainya. Seterusnya kekuatan ketenteraan. Kekuatan ketenteraan juga penting bagi umat Islam kerana kalau semua kuat, kekuatan ketenteraan kita tak kuat, kita akan mudah perkotak-katikkan, dipelekehkan. Bukan sekadar kekuatan dari segi fizikal saja, tapi kekuatan dari segi aset ketenteraan, alatan-alatan moden dan sebagainya. Inilah antara kekuatan-kekuatan yang diperlukan oleh umat Islam. Baik. Soalan. Soalan. Dah faham? Kalau faham, angkat dulu. Setakat ni faham ke? Faham tak? Murid-murid kita dalam talian, tunjuk sikit. Alhamdulillah faham. Terima mana, kasih. Siapa tu? Ain punya Ain. Tak Ain jumpa, jatuh bawah. Siapa pula rembat aku punya ni? Adik ke rembat ni? Okay. Kan adik dia ambil. Okey Ustaz. Okey. Tuliskan satu nama tokoh Islam yang berjaya dalam bidang ilmu fardu kifayah yang anda tahu. Saya minta setiap orang senaraikan seorang aja tokoh yang menjadi idola dia dalam bidang-bidang tertentu lah. Seorang satu Ustaz Seorang satu je. Okey, saya pilih dulu lah. Masing-masing tunjukkan dekat whiteboard yang telah dibekalkan. Okey. Nama tokoh dan bidangnya. Tunjukkan nanti di hadapan kamera. Kita nak tengok dan juga mungkin murid-murid di rumah kita boleh juga buat perkara yang sama. Tulis di kertas kosong ataupun di buku dan tunjukkan kepada mungkin mak atau ayah kita kan. Ya, mak, betul. Saya punya tokoh, saya minat orang ini. Supaya apa? Supaya mak kita tahu siapakah kita punya tokoh. Baik. Bagaimana murid-murid kita dalam talian? Dah siap ke? Okey? Okey, silakan. Boleh tunjukkan sama-sama di hadapan kamera? Masing-masing. Okey, tunjukkan. 1, 2, 3. Tunjukkan sekarang di hadapan kamera anda. Okey, itu dia. Okey, Iman Az-Zahrawi, tokoh fizik. Oh, bagus. Al-Farabi, falsafah dan sosiologi. Ibnu Musa Jabir bin Hayyan, ahli kimia. Tak nampak muka siapa? Al-Hawarizmi, matematik. Rabiatul, Ibnu Sina, ahli astronomi, doktor, bagus. Ibnu Khaldun, bapa sejarah kebudayaan. Maknanya setiap murid kita ni ada tokoh-tokoh yang menjadi idola dalam kehidupan dia, dalam diri dia. Mudah-mudahan mereka-mereka inilah akan menjadi pewaris ataupun pejuang yang meneruskan
ilmu-ilmu dalam bidang fardu kifayah ni, insya-Allah. Ya, jadi itu antara tokoh-tokoh yang perlu kita jadikan panduan. Ya. Tapi kalau anda tadi tulis nama saya belanja dah tadi. Itulah, Tapi tak tulis, ni tak apalah. tokoh dakwah ni, insya-Allah satu masa nanti. Baik, jadi itu antara perkara yang kita dah faham Ustaz tentang bagaimanakah ingin menjadi mukmin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kuat dari sudut ilmu kita, dari betul. sudut ketenteraan kita. Ya. Jadi mudah-mudahan apabila kita ada kesemua perkara tersebut, kita akan menjadi mukmin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, banyak lagi perkara yang ingin kita belajar bersama dengan Ustaz Syukur, tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Zainal bin Faiman, ayah kepada Rabiatul Adawiyah. Saya ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada calon SPM 2021 SMK Datuk Pengeluaran Pontian Johor. Saya juga mendoakan agar semua pelajar mendapat kejayaan yang cemerlang dalam setiap mata pelajaran yang diduduki. Saya, Puan Jaimah binti Bidin, ibu kepada anaknya Muhammad Fahim Azfar bin Aili, ingin mengucapkan salam perjuangan kepada anak-anak calon SPM tahun 2021. Moga kalian memperoleh keputusan yang cemerlang. Peperiksaan bukan sesuatu yang perlu digeruni, sebaliknya harapan yang perlu dipenuhi dengan penuh cekal seiring dengan tawakal. Saya mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan SPM yang akan menjelang tiba kepada calon-calon SPM 2021. Harapan kami agar calon-calon SPM memperoleh keputusan yang cemerlang dalam semua subjek, termasuklah subjek Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh itu, untuk mencapai cita-cita murni tersebut, calon-calon perlulah bekerja keras, tabah dan bersemangat untuk mendapatkan segulung kejayaan, di samping selalu berdoa. Ayuh kepada calon-calon SPM, perahu sudah di air, pendayung sudah di tangan. Teruskan usaha murni ini untuk mendapatkan kejayaan. Sekian, terima kasih. Alah, tak ada ke ucapan dari ayah dan mak saya? Aduh, patutlah tadi Robiatul duk senyum-senyum. Rupanya ayah dia mula-mula keluar ni bagi ucapan. Ayah dia, Cik baik. Zainal. Ya, jadi terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Abdul Syukur Talib, guru agama Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggau Barat Pontian Johor. Bagaimana setakat ni, boleh kita teruskan? Murid-murid dalam talian? Boleh tunjuk sikit yang comel tadi tu? Okey, baik. Jadi Ustaz, kita dah tahu dah yang kita kena jadi kuat berbanding lemah. Dan orang kata kalau tak kenal maka tak tahu. Jadi kita nak kenal pasti apakah ciri-ciri mukmin yang kuat berbanding yang lemah. Baik, terima kasih Luqman. Kita teruskan kepada perbincangan mengenai ciri-ciri mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah.
Di sini saya senaraikan 3 perbandingan antara mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah sebagai asas kepada pengetahuan kita untuk kita kembangkan lagi insya-Allah. Yang pertama, mukmin yang kuat mempunyai akidah yang benar, manakala mukmin yang lemah dia mudah terpesong dan disebabkan mempunyai akidah yang lemah. Mudah terpengaruh kerana dia punya asas pengetahuan akidah tu tak kuat. Okey, yang pertama. Yang kedua, mukmin yang kuat memiliki tubuh badan yang cergas dan bersemangat tinggi. Badan dia sihat kerana dia sentiasa menjaga kesihatan, bersukan dan sebagainya. Manakala mukmin yang lemah sering berasa lesu dan tidak bersemangat. Contoh macam gambar yang saya tunjukkan ni lah, lemah je, tak bersemangat aja. Itu ciri mukmin yang lemah. Baik. Yang ketiga, mukmin yang kuat sentiasa meminta pertolongan Allah SWT selepas berusaha. Dah berusaha bersungguh-sungguh, dia berdoa meminta pertolongan pada Allah SWT. Sama seperti yang dinyatakan dalam hadis tadi. Manakala mukmin yang lemah hanya bergantung pada diri sendiri dan orang lain. Dia usaha je tanpa dia iringi dengan doa. Ataupun dia mengharapkan orang lain, bantuan orang lain. Tanpa meminta pertolongan pada Allah SWT. Ini adalah contoh. Ini contoh saja sebenarnya. Sebenarnya banyak lagi perbezaan-perbezaan yang kita boleh nyatakan antara mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah. Baik. Persoalannya, saya minta respon kepada murid-murid di rumah dan juga di atas talian untuk jelaskan satu perbezaan antara mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah dari aspek-aspek yang saya akan nyatakan ini. Baik, pertama aspek iman. Okey. Murid di talian, murid saya di talian. Siapa yang nak nyatakan perbezaan dari aspek iman? Cuba angkat tangan. Siapa? Siapa lagi kalau bukan iman? iman? Kalau bukan orang. Iman je tahu jawapannya. Sebab namanya beriman. Sesuailah tu. Yang kedua, aspek ilmu. Siapa? Aspek ilmu. Okey, Fahim. Terima kasih. Aspek ekonomi. Okey, Rabiatul Adawiyah. Aspek sains. Syarina. Aspek akhlak. Ain. Dan aspek fizikal. Lutfi. Dah tak orang lain dah. Okey. Sila tuliskan ataupun tuliskanlah dalam whiteboard, mini whiteboard tu, apakah perbezaan antara mukmin yang kuat dan mukmin yang lemah dari aspek-aspek yang telah dinyatakan tadi. Ya, betul. Dan juga anda murid-murid di rumah boleh pilih salah satu daripada 6 aspek ini untuk huraikan kepada mak dan ayah kita perbezaan mukmin yang kuat dan juga mukmin yang lemah. Okey, mungkin boleh pilih iman, yang kedua boleh pilih ilmu pengetahuan, yang ketiga ekonomi, yang keempat sains, yang kelima akhlak dan yang keenam fizikal. Kalau saya pilih pengetahuan. Kerana orang yang kuat ini kena ada ilmu, Ustaz. Betul. Barulah kita akan jadi orang yang kenal mana yang betul dan mana yang salah. Okey, baik. Dan juga Ustaz, bila sebut juga tentang kita pada hari ini kan, kalau kita lihat di hadapan kita ni buku apa Ustaz? Ada 4 buah kitab di hadapan kita ni. Okey, baik. Sebentar kita nak tunggu jawapan dari murid-murid dalam talian kita. Kita lihat ada 4 buku yang menjadi rujukan utama dalam mata pelajaran Al-Quran dan As-Sunnah ni. Saya nak tunjukkan yang pertama ini adalah kitab Sahih Al-Bukhari. Okey. Dan ini kitab Sahih Muslim. Ini adalah 2 kitab utama yang menjadi rujukan dalam bidang hadis. Kerana apa? Kerana dalam kitab ini terkandung 100%, hampir 100% hadis-hadis sahih. Sebenarnya kitab ni banyak lagi. Ada 15 jilid. Saya bawa satu aje. Kalau bawa takut tak muat muat meja pula Ustaz. Manakala 2 kitab yang di kiri dan kanan ini adalah kitab rujukan pelajar di sekolah. Buku teks pendidikan Al-Quran dan Sunnah tingkatan 5 dan ini tingkatan 4. Okey. Jadi itu 4 buah kitab yang digunakan sebagai rujukan dalam pengajian hadis. Okey, bagaimana setakat ni murid-murid dalam talian kita? Sudah siap? Dah bersedia untuk tunjukkan jawapan? Okey. 1, 2, 3. Tunjukkan jawapan anda di hadapan kamera. Ya, itu dia. Wah, ada merah, ada biru lah dia punya whiteboard tu. Okey, yang pertama iman. Dari sudut iman, mukmin yang kuat bersabar ditimpa musibah. Manakala yang lemah menyalahi takdir. Betul lah. Orang yang imannya kuat bila diuji dia akan sabar. Betul? Manakala orang yang imannya lemah bila diuji dia akan menyalahkan takdir dan sebagainya. Kenapalah aku diuji? Betul? Dia akan lemah. Baik, yang kedua di tengah tu siapa tu? Syarina. Baik. Syarina mukmin yang kuat mengaitkan hubungan antara
fakta sains dengan Al-Quran. Wah, dia dari sudut ilmu kan? Ya, betul. Apa yang dia belajar dari segi ilmu dia akan kaitkan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran dengan ilmu ni dia tak boleh dipisahkan. Manakala mukmin yang lemah tidak mengaitkan Al-Quran dengan sains. Bagus, tahniah, terima kasih. Fahim. Mukmin yang kuat sentiasa berusaha menambah ilmu. Dia seronok dengan ilmu. Mana-mana majlis ilmu kan, mana-mana program-program ilmu dia akan cuba sertai dan ikut. Manakala mukmin yang lemah malas menuntut ilmu. Menyebabkan dia tak tahu banyak perkara, jahil dan sebagainya. Dan sudut ekonomi pula, mukmin yang kuat akan mengamalkan syiar Islam dalam aktiviti ekonominya. Dia menjaga kualiti barangan yang dijual, mengamalkan saranan-saranan dalam agama dalam menjalankan ekonomi, jauh daripada riba dan sebagainya. Manakala mukmin yang lemah, dia mengabaikan syiar Islam. Kadang tak bayar zakat, kadang ada unsur-unsur penipuan dan sebagainya demi mengait keuntungan. Itu dari sudut ekonomi. Manakala mukmin yang kuat dari aspek yang seterusnya ialah sains, ya. Menjaga kebersihan alam sekitar. Manakala mukmin yang lemah mengabaikan kebersihan alam sekitar. Ini dari sudut apa dia? Sains ke akhlak ni? Oh, akhlak Ustaz. Akhlak mungkin akhlak, Akhlak. Okey, dan yang terakhir Lutfi dari sudut fizikal, fizikal. Mukmin yang kuat sanggup berjihad mempertahankan agama. Dia sanggup. Apabila sesebuah negara itu telah dimasuki oleh musuh, maka wajib bagi setiap Muslim untuk mempertahankannya. Dan tak semua orang sanggup kecuali orang yang kuat iman. Iman dan fizikal dia. Manakala orang yang lemah dari sudut fizikalnya, dia takut nak berjihad kerana macam-macam alasan. Tak kuatlah. Betul. Takut bunyi bising bom dan sebagainya kan. Yang sadar tu belum tentu kuat Ustaz. Ya, betul. Yang kuat tu yang berani untuk betul. jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita dah tahu dah orang kata kelebihan menjadi orang mukmin yang kuat ini. Jadi kita nak tahu juga apakah langkah usaha yang boleh kita lakukan supaya menjadi mukmin yang kuat ini Ustaz. Baik Luqman. Okey, usaha. Usaha untuk menjadi mukmin yang kuat dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, kita kena berusaha untuk menunaikan segala kewajipan yang difardukan ke atas diri kita, kan. Antara kefarduannya dalam rukun-rukun Islam itulah, kan. Solat, puasa, zakat, itu pun perkara yang wajib. Dua perkara-perkara yang difardukan dari sudut fardu kifayahnya. Kita kena berusaha buat. Okey, yang kedua, sentiasa berusaha memperbaiki diri dan bertaubat. Kerana kita ni sentiasa melakukan dosa, kan. Dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah memohon keampunan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, menjaga hubungan silaturahim dalam masyarakat. Jaga hubungan, kan. Kerana kita kena jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hablum minallah wa hablum minan nas. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh berseorangan, kesendirian. Kita kena jaga hubungan kita sesama manusia. Dan yang seterusnya, bersikap adil dalam segala amanah dan tanggungjawab diri. Maknanya amanah yang diberi oleh ibu bapa contohnya, amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya pun kita kena laksanakan dengan sesempurna yang boleh. Supaya kita menjadi mukmin yang dikasihi dan akhir sekali bersahabat dengan orang-orang soleh. Bersahabat dengan orang soleh ni sangat penting kerana dia akan mempengaruhi corak kehidupan kita. Mempengaruhi tindak tanduk kita dalam kehidupan. InsyaAllah boleh ya anak-anak, murid-murid semua untuk usaha untuk melakukan perkara ini supaya kita menjadi mukmin yang dikasihi oleh Allah kuat. Okey, setakat ni ada yang tak faham tak? Ada yang soalan nak tanya Ustaz tak? Faham semua? Faham semua ya? Okey, baik. Ustaz, apa kata Ustaz? Alang-alang mereka ni faham, kita uji sikit, bagi sikit soalan yang mencabar. Ada tak Ustaz? Soalan yang mencabar? Soalan yang mencabar. Kebat Ustaz Soalan kebat. Okey, seterusnya Ustaz. Lihat pada slide ni, kita ada satu gambar. Gambar 3 orang sahabat yang berlainan bangsa. Kalau kita tengok yang tengah tu baju biru tu Melayu rasanya. Rasa iman tu kot, baju biru tu. Baju macam iman.
Dan yang kiri dan kanan tu bangsa Cina dan bangsa India. Ya. Okey, hidup dalam keadaan harmoni, bersatu padu, gembira, seronok dalam Malaysia ni lah. Baik, soalannya berdasarkan gambar di atas, jelaskan kekuatan yang diperlukan oleh negara Islam tanpa bergantung kepada negara lain. So fokus kita yang pertama pada isi. Isinya adalah apakah kekuatan yang diperlukan? Berdasarkan gambar ni, kekuatan apa yang kita perlukan? Ya. Okey, siapa yang nak jawab? Nanti. Soalan ni ada 6 markah. Okey. Sesuai lah. Kita pun ada 6 orang. Seorang satu markah, Ustaz. Seorang satu markah ataupun seorang nak jawab 6 markah pun terpulang, tak ada masalah. Yeah. Tapi saya bagi dia punya, okey. Oh, bukan. Okey, ini. Ini dia punya formula, Ustaz. Dia punya formula dia. Setiap ruangan kotak ni mewakili satu markah. Fakta satu markah, huraian satu markah, huraian lengkap satu markah, dalil satu markah, huraian dalil satu markah, rumusan satu markah. Baik. Baik. Bersedia murid-murid di talian? Okey, dah bersedia ya? Dah bersedia? Okey, Ustaz. Jadi kita pergi yang pertama Okey, kita minta seorang, seorang. Siapa yang saya nak pilih ni? Nur Ain. Nur Ain. Okey, Nur Ain bersedia, Nur Ain. Apakah fakta, Ustaz? Okay. Nur Ain boleh nyatakan semua tak? Ataupun satu je? Fakta je? Okey, saya minta Ain nyatakan semua. Okey. Nyatakan semua. Apakah jawapannya? Okey. Saya tulis dulu boleh Ustaz? Nak tulis dulu? Okey, baik Ustaz. Jadi kalau kita lihat kepada 6 perkara ini, orang kata memang wajib kena ada ataupun tak ada pun tak apa, Ustaz? Mesti ada. Kena ada, Mesti Ustaz. kena ada. Dari sudut fakta, huraiannya, dalilnya, huraian dalil dan juga rumusan, Ustaz. Ya, mesti ada untuk dapat 6 markah. Baik. Jadi mungkin ada sahabat lain yang sudah ada jawapan ataupun sudah bersedia untuk menjawab. Ada ke? Okey. Ada? Rabiatul. Okey. Okey, Rabiatul dah angkat. Okey, silakan Rabiatul. Apakah jawapannya? Silakan. Semua ke Ustaz? Semua. Ya, semua. Yang pertama, fakta. Negara Islam memerlukan kekuatan persaudaraan antara kaum yang berlainan. Ya. Huraian dia, agar dapat menjamin keharmonian dalam negara. Huraian lengkap, kesannya setiap rakyat dapat peluang sama rata untuk mencari rezeki demi menjana ekonomi negara. Dalil dia, walaqad karramna bani Adama. Mana huraian dalil ayat ini menjelaskan bahawa Allah telah memuliakan anak cucu Adam seluruhnya tanpa mengira golongan dan bangsa. Ya. Kemudian kesimpulan dia, kita perlulah mengukuhkan lagi ikatan persaudaraan agar dapat hidup aman dan harmoni bersama-sama dengan kaum lain. Ya, jadi itu jawapan dari Rabiatul. Mungkin Ain dah bersedia ke untuk berikan jawapan yang lain? Okey, silakan Ain. Ya. Okey, silakan. Baik. Isi dia fakta. Kekuatan yang diperlukan oleh negara Islam ialah kekuatan ukhuwah sesama masyarakat, huraian agar dapat mewujudkan keharmonian hidup dan kesejahteraan dalam negara. Contohnya, kita mestilah sentiasa mengamalkan sikap bertoleransi sesama masyarakat walaupun berbeza bangsa dan budaya. Dalilnya, inna akramakum indallahi kum. Ayat di atas menerangkan tiada kelebihan di antara satu sama lain mengikut nilai kejadian mereka. Akhir sekali, kesimpulannya, kita hendaklah sentiasa berusaha dalam menjaga perpaduan dan hubungan sesama rakyat agar dapat melahirkan negara Islam yang aman dan damai. Ya, jadi itu dua jawapan yang kita dapat pada hari ini untuk soalan kebat yang telah ditunjukkan oleh Al-Fadhil Ustaz tadi. Baik Ustaz, kita sebenarnya nak sambung belajar lagi tetapi kita nak rehat seketika, boleh ke Ustaz? Boleh, silakan. Okey, jadi kepada anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas.
KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Abdul Syukur Talib, guru agama Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawu Barat Pontian Johor, dan juga murid-murid dalam talian kita. Baik, bagaimana setakat ni murid-murid, boleh kita teruskan? Kalau boleh tunjuk sikit yang comel tadi tu, gambar tadi tu, rindu pula dengan dia. Itu dia. Okey. Jadi Ustaz, tadi kita dah dengar jawapan dari dua orang murid dalam talian kita. Sekarang kita nak dengar pula jawapan dari Ustaz. Silakan. Baik. Terima kasih Luqman. Saya nak ulas sikit jawapan murid tadi, iaitu Ain Afifah dan Rabiatul. Ya. Jawapan kedua-dua tu betul, tepat dan mendapat markah penuh. Ya, tepuk sikit untuk kawan markah kita. Tahniah. Terbaik. Maknanya mereka telah menguasai lah. Okey, kita lihat jawapan yang dari pihak saya lah. Okey. Fakta negara Islam memerlukan kekuatan perpaduan antara kaum. Tadi kita tengok gambar tu kan. Itu fakta dia. Gambar yang tiga orang tu bersahabat. Baik. Huraiannya supaya. Mulakan. Saya merahkan perkataan supaya ni menunjukkan kita mulakan huraian ni dengan menggunakan kabus. Apa dia kabus? Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Saya dah bagi contoh senang. Ikut saja. Supaya dapat mewujudkan masyarakat yang bersatu padu dan bekerjasama. Ini ikut kita punya kreativiti lah. Yang penting mulakan dengan supaya. Kabus. Seterusnya, huraian lengkap biasanya dia gunakan kesan atau akibat ataupun contoh macam tadi Ain Afifah dia guna contoh. Sesuai, boleh. Saya guna kesan. Huraian lengkapnya, kesannya akan lahirlah sebuah negara yang aman dan sejahtera. Okey. Seterusnya dalil. Dalil tadi ada dalil yang diberikan oleh pelajar, murid pun lain. Dalil saya pun lain. Tapi dua-duanya semuanya betul. Kena. Kan? Warakat karramna bani Adam. Dan saya gunakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Iaitu negara yang baik dan mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, huraian dalil kita buat ulasan sikit tentang dalil tersebut. Ataupun kita nak translatekan pun tak ada masalah, boleh. Saya gunakan penerangan ulasan kepada dalil. Ayat di atas menjelaskan bahawa negara yang baik akan mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya rumusan. Kita mulakan rumusan kita dengan ayat penyata. Kesimpulannya kita hendaklah kita nak mengajak orang buat sentiasa berusaha mengekalkan perpaduan nasional agar, ini huraian kepada rumusan, negara mendapat rahmat dan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini jawapan paling betul lah. Jawapan tadi pun betul juga. Dapat markah penuh. Markah 6 markah. Tahniah diucapkan kepada semua murid di talian kerana telah menguasai kaedah menjawab soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Apapun kena pastikan ada 6 kata kunci tu Ustaz. Ya, fakta, betul. huraian dan seterusnya. Okey Ustaz, ada tak soalan contoh yang lain Ustaz? Soalan contoh yang lain. Baik. Okey, ini soalan, anggap soalan terakhir lah. Soalan terakhir sebelum kita menutup program kita pagi ini. Terangkan satu pengajaran yang boleh diambil dari hadis mukmin yang kuat lebih dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang fikir kan, apa satu pengajaran? Kita dah panjang lebar berbincang dan berbuat aktiviti. Kita cari satu pengajaran yang boleh kita ambil daripada petikan hadis. Seorang satu Ustaz Seorang satu bersedia. Tapi saya akan pilih siapa yang bertuah je. Jadi semua orang kena bersedia dan pastikan jawapan itu jawapan yang menjawab soalan, iaitu terangkan satu pengajaran yang boleh diambil dari hadis mukmin yang kuat. Dan juga murid-murid di rumah juga boleh untuk turut serta menjawab soalan yang telah diajukan oleh ustaz kita. Macam biasa, tulis di kertas kosong boleh, di buku boleh, dan kemudian tunjukkan kepada ibu dan ayah kita. Okey. Sudah bersedia ke murid-murid kita? Okey, Fahim? Fahim okey?
Okey, nampaknya Lutfi dia angkat emoji tu. Saya panggil Lutfi lah. Lutfi, silakan. Okey, baik. Ni pengajaran hadis pada pandangan saya. Pengajarannya ialah umat Islam hendaklah menjaga hubungan silaturahim sebaiknya dalam masyarakat supaya sentiasa bersatu dalam setiap perkara. Betul ke Ustaz? Betul. Tak salah memang. Ya. Jadi itu jawapan dari Lutfi. Seterusnya mungkin ada sahabat kita yang lain yang ingin menjawab. Okey, mungkin saya pilih seorang lah ya. Fahim, boleh ke Fahim? Jawapan anda. Boleh. Silakan. Pada pendapat saya, sebagai umat Islam, kita perlulah melaksanakan tanggungjawab dengan sempurna agar kita dapat memperoleh kasih sayang Allah dan rahmat Allah bagi membentuk suatu negara yang kuat dan hebat. Betul Ustaz? Betul. Kita berusaha untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah ditentukan oleh Allah, yang diwajibkan oleh Allah agar menjadi mukmin yang kuat. Bila kita mukmin semua kuat, maka negara pun akan menjadi kuat. Ya. Okey, bagus. Minta lagi seorang. Ya, itu jawapan dari murid kita. Kita dah dengar dua orang murid dalam talian kita. Sekarang kita nak dengar pula jawapan yang mungkin dari sudut Ustaz tentang jawab soalan ini. Sebenarnya jawapannya selagi mana ada kaitan dengan hadis, kita boleh terima. Dan jawapan yang diberikan oleh pelajar-pelajar murid-murid tadi pun semuanya betul. Iaitu berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab, kan, menjadi mukmin yang bersungguh-sungguh dan sebagainya, itu semua boleh diterima. Itu konsep dalam menjawab pengajaran ni, dia lebih terbuka dan mudahlah untuk dikuasai. Dia kata tak kisah, yang penting isi itu ada kait dengan hadis tersebut. Ya, Ustaz, betul. kita pun sudah berada di penghujung kelas. Mungkin Ustaz ada rumusan sebagai yang terakhir untuk mata pelajaran kita pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah pada hari ini. Terima kasih Luqman. Akhir kata, harapan saya agar semua murid dapat berusaha menjadi seorang mukmin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dan teruskan usaha pada perkara-perkara yang memberi manfaat pada diri kita agar kita menjadi mukmin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik Ustaz. Dan Ustaz, untuk kita, di manakah murid-murid boleh dapatkan latihan pengukuhan untuk mata pelajaran pada hari ini Ustaz? Untuk bahan-bahan pengajaran ini boleh didapati di Sumberku dan Portal Delima yang tertera di bawah. Ya, okey, baik Ustaz. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Ustaz kita, Ustaz Abdul Syukur Talib, Guru Agama Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Penggawu Barat Pontian Johor. Juga anda murid-murid dalam talian dan yang menonton dari rumah. Jadi akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Dan kita akhiri kelas kita pada kali ini dengan lagu dari UNIC, tajuknya Menuju Wawasan. Jom sama-sama kita dengarkan. Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Syaitan, ulama warisan anbiya, pegangan mereka harus diikut, ajaran sesat wajib hindari. Pegangan mereka harus diikut, ajaran sesat wajib hindari. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik.